Zaman sekarang bukan senang untuk membeli rumah, sebab harga rumah sudah pun mahal, dan permohonan pinjaman perumahan kita pula belum tentu lulus. Kali ini kita nak kupas apakah masalah utama yang menyebabkan pinjaman perumahan bakal pembeli sering ditolak oleh bank dan cara untuk pastikan permohonan anda diluluskan. Maklumat yang saya kongsikan ini adalah berdasarkan dari beberapa pegawai bank dan pengalaman sendiri dalam menguruskan pinjaman perumahan untuk pembeli yang membeli rumah melalui saya. Rekod pembayaran hutang yang tidak cantik. Bank boleh tengok rekod anda melalui situs dan SECRIS. Kalau anda selalu lambat bayar hutang atau bayar kurang, bagaimana pihak bank boleh percaya yang anda mampu untuk membayar hutang baru dengan baik? Secara amnya bank hanya akan beri pinjaman kepada mereka yang berdisiplin dalam melunaskan hutang. Maka pastikan hutang anda dibayar tepat pada masanya. Tiada rekod SECRIS. Jangan ingat jika anda tidak pernah berhutang, anda boleh terlepas dari kategori pertama. Ini juga antara masalah utama kerana jika tiada rekod langsung, bagaimana bank boleh tahu bahawa anda adalah seorang yang berdisiplin dalam membayar hutang. Selalunya bank akan cadangkan anda untuk ambil kad kredit dan buktikan yang anda adalah individu yang berdisiplin dalam membayar hutang selama beberapa bulan terlebih dahulu. Namun untuk hal ini, bank mungkin boleh berikan pengecualian sekiranya umur anda masih muda tetapi bergaji besar. Tiada pendapatan yang stabil. Jika pendapatan anda tidak menentu, bagaimana bank nak percaya bahawa anda mampu untuk membayar hutang mereka secara konsisten? Bayangkan kalau bulan depan pendapatan anda kurang separuh atau tiada langsung. Sudah tentu anda akan menghadapi masalah untuk membayar hutang. Walaupun gaji puluhan ribu ringgit contohnya pemain bola sepak, anda juga ada masalah untuk membuat pinjaman jika kelab bola sepak anda tidak membayar gaji pemain. Maka pastikan pendapatan anda stabil. Pekerjaan tidak stabil. Selain dari pendapatan tidak stabil, ada juga yang masuk dalam kategori pekerjaan tidak stabil. Contohnya jika kerja anda adalah lantikan kontrak, bagaimana anda boleh jamin bahawa tahun depan kontrak anda akan disambung? Jika anda mempunyai lantikan tetap dan bergaji stabil sekalipun, kalau pekerjaan atau majikan anda terlibat dalam sektor yang berisiko tinggi, mungkin permohonan anda juga akan ditolak. Contohnya ketika zaman COVID dahulu, boleh dikatakan semua pekerja dalam sektor pelancongan dan penerbangan tidak dapat pinjaman untuk membeli rumah. Pernah satu ketika pekerja sektor minyak dan gas pun susah untuk mendapatkan pinjaman, kerana zaman itu terdapat banyak syarikat minyak dan gas membuang pekerja mereka. Bank bukan tengok anda sahaja, tetapi dengan siapa anda bekerja juga. Maka tukar syarikat atau bidang yang lebih stabil jika perlu. Tiada bukti pendapatan ataupun dokumen sokongan. Ada yang awalnya bagi tahu ejen yang gaji mereka adalah RM3,000 sebulan, tetapi lepas dapat slip gaji, rupanya gaji mereka RM1,800 sahaja. Rupanya RM3,000 itu adalah gaji termasuk kerja lebih masa dan bonus. Kalau slip gaji RM3,000 sebulan tapi yang masuk ke dalam bank adalah RM10,000 sebulan pun masalah juga. Dari mana datangnya duit itu? Adakah dari rasuah atau dari aktiviti pengubahan wang haram? Kalau anda masuk penjara, siapa pula nak tolong bayar hutang nanti? Atau adakah company anda masukkan gaji pendatang haram melalui akaun anda dan kemudian anda pula yang akan keluarkan duit tersebut untuk diserahkan kepada mereka secara tunai nanti? Bank boleh kesan jika terdapat sesuatu yang mencurigakan dari aktiviti duit keluar masuk akaun anda. Jika bank curiga, mereka ada hak untuk bertanya atau tolak permohonan anda. Maka pastikan dokumen sokongan semua lengkap. Nisbah hutang yang sudah terlalu tinggi. Kalaulah gaji RM3,000 sebulan, tetapi hutang sekarang sudah mencecah RM1,800, ini bermakna nisbah hutang anda adalah 60%.
Untuk individu bergaji RM3,000, nisbah hutang 60% boleh dikatakan sudah agak tinggi. Bagaimana anda hendak meneruskan kehidupan jika anda menambah hutang baru? Secara amnya kos untuk hidup satu keluarga sekarang lebih kurang sebanyak RM1,000. Nilai ini mungkin hanya cukup untuk makan, petrol, bil utiliti, sekolah anak, pengasuh dan belum lagi termasuk duit untuk beraya, balik kampung, melancong dan pelbagai lagi. Setiap peringkat gaji ada nisbah masing-masing. Ada yang 60% dan ada yang 80%, bergantung kepada gaji. Secara amnya lagi tinggi gaji, lagi tinggilah nisbah pendapatan yang dibenarkan untuk anda berhutang. Pembeli rumah pertama yang sangkut di sini selalunya mereka telah pun membuat pinjaman peribadi yang besar dan membeli kereta yang mahal. Maka elakkan pinjaman peribadi dan pakailah kereta seadanya. Menjadi gerentor kepada seseorang yang telah pun disenarai hitam oleh bank. Bab ini rasanya jelas dan tak perlu diperjelaskan lagi. Selagi yang kita garanti itu ada masalah bank, selagi itulah kita tidak akan mendapat pinjaman. Maka untuk selamat, jangan jadi gerentor kepada sesiapa pun selagi anda belum lagi memiliki rumah. Sekarang anda dah tahu sebab-sebab utama pinjaman perumahan ditolak oleh bank. Jom rancang dari sekarang untuk membolehkan anda membeli rumah tanpa ada sebarang masalah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya video ini memperoleh capaian yang lebih luas. Sekian, terima kasih.